Lepas tu sekarang ni, bila kita mewarisi hutang-hutang, kan, kita terpaksa tukar sistem pencen tu kepada sistem KWSP, dia orang bising. Lepas tu Lahabau bernama Muhyiddin ni pula cuba nak menjadi champion. Sedangkan dia lah punca hari ni. Negara berada dalam keadaan papa kedana. Senang cerita papa kedana lah tuan-tuan. Duit tak berapa nak ada. Sebab zaman dia memerintah, dia belanjakan duit kita sesuka hati. Pintu ekonomi negara ditutup semata-mata kerana dia takut nak menjadi nak berhadapan dengan undi tidak percaya selaku Perdana Menteri. Satu dunia, satu Malaysia, dia lockdown, termasuk negeri Perlis yang angka COVID terlalu sedikit. Sekarang dia nak jadi champion. Itu pun ada yang percaya. Itu sebab saya berpandangan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kan, saya cakap, hari ni walaupun Perdana Menteri ni bukan setakat tak ambil pencen, gaji dia tiap-tiap bulan pun dia tak ambil. Ada dia orang ni, puak-puak yang menyokong Perikatan Nasional ni kisah. Dia tak peduli pun. Dia tak menghargai pun. Ada dia orang tahu bahawa menteri-menteri kabinet kita hari ni potong gaji dia tiap bulan 20%. Ada dia orang ambil kisah. Dia orang tak peduli pun. Dia orang tak kisah pun. They never appreciate. Ini reality dia. Itu sebab saya rasa tak memandangkan kos untuk bayar gaji ahli politik ni terlalu kecil, tapi nak bagi orang yang hari ni bertindak menggunakan emosi, dah tak rasional, buat sama. Maknanya penjawat awam baru, dia kena guna sistem KWSP mencaruman. Ahli politik baru yang dilantik angkat sumpah, tak kira lah ahli parlimen ke, ahli Dewan Negara, senator ke, ahli ADUN ke, ataupun ahli Dewan Undangan Negeri, pengurusi JLC mana ada pencen. Ni Syed Saddiq ni balul, dia tahu apa, bodoh sangat, cakap tak pakai otak. Kau bukan tak ada pelajaran, tapi bodoh tu biar berpada-pada. Cakap tu kita kena ada asas. Mana ada JLC dapat pencen? Pengurusi JLC lantikan politik ni semua ahli lembaga pengarah, tak ada pencen. Elon pun menyedihkan. Okey. Jadi saya nak beritahulah, memandangkan begitulah sikap manusia hari ni, maka sewajarnya untuk menenangkan mereka. Mereka bukan tahu bahawa 0.03%, not even 1% daripada duit ni pergi ke ahli politik. Maka ahli politik pun mulai 1 Februari tak payah ambil sistem apa dipanggil? Pencen. Sistem pencen. Dan alhamdulillah hari ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyambutnya dengan cukup baik. Dan hari ni beliau mengumumkan bahawa semua sistem saraan baru ni nanti, tuan-tuan, masih lagi dalam proses interim. Maknanya semua orang akan dilantik dalam kategori kontrak dulu, sehinggalah nanti ada satu polisi yang akan diumumkan bagaimana penjawat-penjawat awam tetap ini, sistem caruman KWSP ini akan diumumkan, dan ianya akan melibatkan sama kawan-kawan yang terdiri daripada ahli-ahli politik. Kerana kita kena pindah akta-akta ni dulu, kemudian baru dijadikan undang-undang. Ini nak kena faham. Okey? Silakan. Itu. Sistem pencen ni, adakah dia ada maksudnya kelebihan-kelebihan yang penjawat awam dapat tu adakah masih sama kalau yang selepas 1 bulan Februari, maksudnya macam hospital ke apa benda macam tu lah, kelebihan tu masih sama ke atau melibatkan pencen sahaja? Kalau ke kemudahan kesihatan tak ada perubahan.
Dia tak ada masalah. Dia hanya Libatkan sini. kalau macam dulu, okey, duit yang orang yang dia dulu kan kita kawan boleh pilih nak pilih pencen atau pilih KWSP. Siapa yang pilih KWSP, kerajaan akan masukkan duit dia tu ke dalam akaun KWSP dia. Akan carum. Kerajaan akan carum. Dia pun carum, kerajaan pun carum. Kita carum 11%, kerajaan carum 13%. Okey? Tetapi siapa yang pilih sistem pencen, duit dia tu akan masuk ke dalam tabung KOAP. Ini untuk membolehkan KOAP berniaga, ada dapat dividen dan sebagainya. KOAP mempunyai kemampuan untuk membayar pencen. Tapi sekarang ni disebabkan masalah hutang negara dah bertambah dan sebagainya, dan jumlah penjawat awam ni dah 1.6 bilion, 1.6 juta. Nilai pencen yang dibayar setiap tahun lebih kurang 26%. 26 bilion. Itu dah lebih daripada dah lebih kurang 10% daripada kita punya kunjuran pendapatan negara setiap tahun. So itulah sebabnya negara terpaksa bertukar kepada sistem KWSP. Kalau nak marah lebih-lebih, jangan salahkan orang lain. Siapa yang mengangkat Mahathir tu? Siapa yang mengangkat Mahathir dan kemudian kerajaan Tebuk Atap terbentuk. Diangkat pula bapa kegelapan Malaysia, Muhyiddin Yassin. So kena hadap lah hari ni. Kita boleh amalkan dasar populis. Datuk Seri Anwar boleh teruskan sistem berpencen ni. Tapi kalau lagi 3-4 tahun kerajaan sudah tak mampu untuk membayar pencen pada kaki tangan awam, macam mana? Apa nak jadi? Nak jadikan kerajaan ni muflis? So kita kena buat sesuatu. Kalau misalnya negara diwarisi dalam keadaan baik macam tahun 2017, hutang negara baru 686.8 bilion, is only 50.8% against our GDP. Masa tu kita bolehlah berbelanja mewah. Betul tak? Tapi kalau ada negara menanggung hutang 1.5 trilion selepas pemerintahan Mahathir dan Muhyiddin, kemudian hutang negara dah reach lebih kurang 82% against our GDP, takkan nak berbelanja mewah? Betul tak? Datuk Seri Anwar boleh berbelanja mewah, habis kuat satu penggal dia boleh belanja mewah, orang tak rasa. Tetapi apa akan jadi penggal selepas Datuk Seri Anwar sudah tidak menjadi Perdana Menteri? Generasi akan datang yang akan menanggung hutang ni, menanggung beban ni, yang menanggung macam mana nak bayar pencen ni. Ini kena faham. Dan ramai juga bertanya, kenapa tak dikurangkan kaki tangan awam? Itu pun kita fikir juga. Dia ada dua cara. Satu cara, pindahkan daripada sistem pencen kepada sistem KWSP sepenuhnya untuk staf baru. Kalau tak nak pindah, boleh je guna kaedah kedua, potong penjawat awam. Macam dulu Tony Puaka punya idea, boleh kita potong penjawat awam. Nak ikut macam tu? No way. Kita tak nak ikut. Takkan kita nak ikut geng-geng Tony Puak, Ong Kiang Meng, KJ punya otak? Tak boleh. Kita boleh ikut otak-otak diorang ni. Penjawat awam kata-katanya Bumi Putra juga. So kita kena jaga kepentingan ni. So daripada kita potong penjawat awam yang merana rata-ratanya Bumi Putra, lebih baiklah kita standardize. Semua penjawat awam, ahli politik dan sebagainya gunakan kaedah caruman KWSP untuk simpanan hari tua dia selepas dia pencen. Okey? Okey, Dok.